Okey, boleh. Ya, Assalamualaikum. Soalan yang pertama, Raja 9A menunjukkan termometer bising yang mengukur tahap kebisingan dalam unit disable bagi beberapa peralatan dan persekitaran. Nilai melebihi 85 dB merupakan pencemaran bunyi. Berbincangkan pencemaran bunyi terhadap kesihatan manusia dan cara mengatasinya. Antara kesan pencemaran bunyi terhadap kesihatan manusia ialah mengundang masalah kehilangan pendengaran. Otak merupakan pusat kawalan bagi organisma. Walaupun sedang tidur, telinga berfungsi untuk mengambil dan menghantar suara yang disaring dan ditafsirkan oleh pelbagai bahagian otak. Selain itu, kebanyakan kanak-kanak yang tinggal di kawasan yang bising seperti berhampiran dengan jalan raya atau di lapangan terbang didapati mengalami tekanan. Hal ini berlaku disebabkan perubahan psikososial yang menyebabkan fungsi kognitif terjejas, membabitkan keupayaan membaca, memori jangka panjang, perhatian dan motivasi kanak-kanak tersebut. Bagi wanita hamil, pendedahan kepada bunyi bising yang keterlaluan dan getaran boleh menyebabkan peningkatan risiko kehilangan pendengaran pada bayi, kelahiran pramatang dan merencatkan pertumbuhan janin. Pendedahan bunyi bising kepada bayi pramatang yang mempunyai organ pendengaran dan sistem saraf yang kurang matang boleh menyebabkan masalah pendengaran serta gangguan tidur yang penting untuk pembesaran normal mereka. Pelbagai cara yang boleh dilakukan untuk mengatasi pencemaran bunyi antaranya adalah dengan menanam pokok. Pokok telah terbukti efektif dalam mengurangkan tahap kebisingan di kawasan bandar dan di sekitar jalan raya utama. Ya, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang terhadap sesiapa sahaja yang menyumbang ke arah pencemaran bunyi supaya tidak terus berleluasa. Sebagai contoh, kontraktor binaan dilarang untuk melakukan aktiviti binaan pada waktu-waktu tertentu, terutamanya waktu malam kerana waktu malam adalah waktu untuk berehat. Setiap individu perlu memastikan peranti elektronik atau kurangkan kelantangan sistem permainan komputer dan televisyen yang dapat menyumbang kepada pencemaran bunyi ketika berada dalam volume tinggi. Penyelesaiannya adalah mematikannya ketika tidak digunakan dan membiarkannya tetap dalam jumlah yang sederhana untuk mengurangkan pencemaran bunyi. Selain itu, menukarkan lantai ke lantai mesra bising yang dapat mengurangkan pencemaran bunyi. Penggunaan lantai seperti vinil ini dapat menyerap bunyi. Air sekali dengan memasang pagar dapat menghalang dan menyerap gelombang bunyi atau getaran yang kuat sehingga mengurangkan pencemaran bunyi di sekitar pejabat atau rumah. Soalan B, Raja 9B menunjukkan satu jana kuasa nuklear yang dibina untuk menjana kuasa elektrik untuk penduduk di kawasan Bandar X. Bincangkan kesan pembinaan jana kuasa elektrik kepada ekosistem. Okay, pendedahan sinar radiasi daripada tenaga nuklear ni dia memberikan kesan buruk kepada kesihatan hidupan. Teknologi tenaga nuklear menggunakan uranium. Uranium ni bahan radioaktif yang memancarkan radiasi bertenaga tinggi. Pancaran radiasi ini mampu merosakkan sel. Terdapat dua kesan yang boleh berlaku kepada sel iaitu kesan secara langsung atau tidak langsung. Kesan langsung ni berlaku apabila sinaran bertindak balas dengan molekul DNA. Manakala kesan secara tidak langsung adalah apabila sinaran bertindak balas dengan molekul air sel yang kemudiannya menghasilkan radikal hidroksil. Kedua-dua mekanisme ini boleh menyebabkan kesan biologi sel. Pendedahan radiasi sebanyak dos 25 gram sehingga 100 gram boleh menyebabkan beberapa perubahan di kesan di dalam darah. Dos yang melebihi 100 gram boleh menyebabkan tanda-tanda pertama penyakit seperti mual, muntah, sakit kepala, mengalami pengurangan beberapa sel darah putih dan kayap iaitu kulit yang menggelembung seperti terbakar akibat tindak balas radiasi di dalam badan. Dos 300 gram dan lebih boleh menyebabkan perkara keguguran rambut, kerosakan sel-sel saraf, kerosakan sel-sel yang melapisi saluran pencernaan, mengalami kehilangan sel darah putih yang banyak yang menyebabkan daya tahan tubuh terhadap penyakit akan menjadi lemah dan pengeluaran platelet darah akan berkurang yang akan menyebabkan risiko pendarahan. Dos 450 hingga 800 gram dan ke atas menyebabkan demam dan cirit-birit berlaku
berlaku kematian dan masa 2 hingga 14 hari, dan bagi mereka yang terselamat daripada kematian berkemungkinan besar boleh menderitai penyakit seperti leukemia, kanser paru-paru, kanser tiroid, kanser payudara dan kanser organ-organ lain. Okay, itu sahaja. Terima kasih.